أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وإن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bersedialah dan berjaga-jagalah sebelum kamu menghadapi musuh. Kerana bila dikehendaki, marilah ke medan perang, sepuak demi sepuak, atau jika perlu, marilah serentak beramai-ramai. Dan sesungguhnya ada di antara kamu orang-orang yang sengaja memberat-beratkan dirinya, juga orang yang lain untuk mara ke medan perang. Kemudian kalau kamu ditimpa kemalangan, terbunuh atau cedera, ia berkata, sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat kepadaku kerana aku tidak turut berperang bersama-sama mereka. Dan demi sesungguhnya kalau kamu beroleh limpah kurnia kemenangan dari Allah, sudah tentu ia mengatakan dengan sesalnya, seolah-olah tidak ada hubungan kasih mesra antara kamu dengannya. Alangkah baiknya kalau aku turut serta bersama-sama mereka, supaya aku juga beroleh kemenangan yang amat besar. Oleh itu, orang-orang yang beriman yang mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada kesenangan hidup ke dunia, hendaklah mereka berperang perjalanan Allah untuk membela Islam. Dan sesiapa yang berperang pada jalan Allah lalu ia mati gugur syahid atau beroleh kemenangan, maka kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Dan apakah yang menghalang kamu, maka kamu tidak mahu berperang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam dan untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas dari kaum lelaki dan perempuan dan kanak-kanak, yaitu mereka yang selalu berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang penduduknya kaum kafir musyrik yang zalim, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang mengawal keselamatan agama kami, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang membela kami dari ancaman musuh. Orang-orang yang beriman berperang pada jalan Allah, dan orang-orang yang kafir pun berperang pada jalan taghut syaitan. Oleh sebab itu, perangilah kamu akan pengikut syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Dan ayat-ayat kita baca ini,
Allah Ta'ala menunjukkan hukumnya berkait dengan peperangan, cara berperang untuk mempertahankan Islam. Dan Allah mendedahkan orang-orang munafik yang beza dengan orang yang beriman. Orang munafik mendedahkan diri mereka tidak ikhlas. Orang beriman menunjukkan ikhlasan. Dan orang yang beriman bersedia mempertahankan agama dan umat Islam di mana saja bila dikerah. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Wahai orang-orang beriman, ambillah langkah berwaspada, berjaga-jaga dan beringat-ingat, kerana musuh akan menyerang kamu bila-bila masa sahaja. Berwaspada dan berjaga-jaga, bersedia, jangan lupa, jangan leka untuk mempertahankan Islam ini. Jangan buat tak tahu, kena bersedia. Antaranya wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Bersedialah sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Orang Islam mesti menyediakan kekuatan sekadar kemampuan dia. Jangan sembunyi kemampuan dia. Sediakan kekuatan sekadar kemampuan dia untuk mempertahankan Islam bila-bila masa sahaja. Mesti ada persediaan, jangan tak ada persediaan. Persediaan jasad, mempertahankan diri, menggunakan senjata dan sebagainya, mengadakan senjata, menyediakan keuangan, mengikut keadaan. Khudhu hidrakum, ambil kewaspadaan. Fanfiru subatin aw infiru jami'a. Keluar menentang musuh secara berpasukan ataupun semua keluar mengikut keadaan. Sama ada menyerahkan beberapa pasukan, pasukan lagi tinggal sebagai rezak untuk membantu di belakang, ataupun kalau perlu keluar semuanya menentang musuh itu. Ikut keadaan. Allah Ta'ala mengarahkan begitu. Berperang secara berpasukan, kerah peringkat-peringkat, ataupun kerah beramai-ramai untuk menentang musuh-musuh Allah dan musuh-musuh agama kamu. Wa in minkum laman yadulabati'anna. Ada kamu orang yang melambat-lambatkan untuk berjuang, iaitu orang munafik. Abdullah bin Ubay dan rakan-rakannya yang duduk di Madinah, yang pura-pura masuk Islam. Fa in asabatkum musibatun qala qad a'lama Allahu 'alayya id lam akun ma'ahum syahida. Jika sekiranya kamu ditimpa kemalangan dalam peperangan, ada yang mati, ada yang cedera dalam peperangan, lalu mereka berkata, mujur sungguh aku tak pergi, selamat aku, Allah Ta'ala beri nikmat pada aku. Kalau aku pergi juga, habis PT aku, habis belanja aku, boleh apa, untung apa, tak ada apa, habis saja je tak menang, cedera, mati aku duduk rumah semangat, selamat, kata dia. Ini cakap orang munafik. Zaman Nabi ada, zaman lain ni kau ramah lagi. Kalau zaman Nabi ada, zaman lain ni ramah lagi dah orang munafik ni, orang yang berpeluk tubuh. Tengok keadaan. Wa minkum wala in asabatkum fadlun min Allah yaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah ya latani kuntum ahum fa'afuza fawzan azima. Jika sekiranya kamu mencapai kemenangan kurnia Allah, orang Islam menang, mereka akan bercakap seolah-olah kamu tak ada hubungan dengan mereka. Wahai alangkah baiknya kalau aku ada bersama. Kalau aku ada bersama, aku boleh hutung juga, dapat peluang juga. Orang tengok aku ada sama, dia sesat. Dia tengok Islam menang, oh silap aku dah ikut sama. Aku yang boleh mencapai kejayaan yang besar kalau ikut sama. Bolehlah bendanya, bolehlah himbuhannya. Orang nampak aku ada juga, ni silap lagi.
Sila tak bersama tengok Islam nak. Tengok Islam kalau hamudu aku dah pergi. Tuan dedahkan sifat mereka, sifat yang munafik ini. Ini sifat yang ada pada puak munafik yang berpura-pura menunjukkan Islam. Fal yuqatil fi sabilillah alladhina yasruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Maka berjuanglah pada jalan Allah orang yang menjual dunia demi kebahagiaan akhirat. Wahai orang yang beriman, berjuang perjalanan Allah untuk kemenangan akhirat. Tak apalah jual dunia untuk kemenangan di hari akhirat. Tegakkan agama. Wa man yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sesiapa yang terbunuh dalam peperangan perjalanan Allah ataupun kalah ataupun berjaya, kami beri ganjaran yang besar. Kalau kamu berjuang Islam bersama dengan Islam, kamu menang dapat pahala, kamu kalah dapat pahala, dua-dua dapat pahala. Pahala dunia, pahala akhirat. Tuhan akan beri. Jangan susah. Menang pun dapat pahala, kalah dapat pahala, tak sia-sia. Pahalanya berkali-kali ganda. Barang siapa terbunuh pada jalan Allah masuk syurga, beri syafaat pada keluarga je. Dan sebab itu orang Palestin hari ini suka sangat kalau anak dia, anak saudara dia, keluarga dia, sepupu dia mati syahid. Kerana Nabi kata orang mati syahid ni boleh beri syafaat 100 orang anak beranak dia yang masuk neraka. Masuk surga tak payah dah orang masuk neraka. Dia beri syafaat kepada anak beranak dia 100 orang yang masuk neraka. Orang mati syahid ni. Sebab itu orang Palestin hari ni bila ada anak dia, anak saudara dia, keluarga dia mati syahid, beraya. Suka sangat. Kena faham kelebihan, reti. Kita tak reti, tak faham dalam masalah ini. Orang Palestin ada sifat-sifat itu pada hari ini. Menang dapat pahala, kalah dapat pahala. Sebenarnya Allah Ta'ala menyeru, mendesak orang Islam mempertahankan saudara dia. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Apa yang menghalang kamu tidak berperang perjalanan Allah dalam keadaan orang yang lemah, tertindas di kalangan lelaki, perempuan dan kanak-kanak, dizalimi, ditindas di negeri-negeri, iaitulah negeri Mekah pada masa itu. Sekarang ini negeri lain, di Myanmar, di Palestin, tempat orang Islam kena tindas. Mau tengok orang Islam kena tindas, tak kamu biarkan, tak berjuang. Mereka ditindas ini berkata, wahai Tuhan kami, selamatkanlah kami dari negeri yang zalim ini, dan jadikan pada kami pemimpin yang memimpin menyelamatkan kami, pemimpin yang menolong kami, merayu. Sebab turun ayat ni di Mekah. Sahabat-sahabat Nabi yang tak mampu berhijrah, antaranya Abdullah bin Abbas dan mak dia, aku dan mak aku termasuk dalam kalangan mustad'afin, tak mampu nak berhijrah, duduk di Mekah, termasuk dalam ayat ni. Mengapa kamu tak berjuang untuk membela mereka yang ditindas di negeri kufur, yang dizalimi? Kamu biarkan begitu saja. Tak boleh. Wajib bagi orang Islam menolong saudara-saudara yang ditindas di mana sahaja. Berlaku zaman kehebatan Islam, zaman Khalifah Mu'tasim, kerajaan Abbasiyah. Berlaku satu peristiwa, seorang perempuan Islam berniaga di pasar negeri kafir, negeri bukan Islam, negeri banyak orang kafir, orang kafir mereka. Dia rebah gelicir di pasar, selok kain dia. Berapa orang kafir sorok tengok orang Islam, orang perempuan rebah jatuh terselok kain.
Dia hinakan orang Islam ni. Lalu perempuan ni kata, wa mu'tasimah, wa mu'tasimah, wahai Khalifah Mu'tasim, tolonglah aku. Perempuan tersebut. Lalu orang sorok lagi. Pada masa ada seorang Islam yang ada sama, terus musafir ke Baghdad. Berapa hari musafir tak tahu lah, jauh. Mengadap Khalifah Mu'tasim, beritahu tuanku, ada seorang perempuan Islam berniaga di pasar. Dia jatuh, dia rebah, dia soroknya. Perempuan ni sebut nama tuanku, wa Mu'tasimah, wa Mu'tasim, selamatkan aku. Mereka sorok. Dia dengar berita Khalifah Mu'tasim, bangun daripada kursi dia dan berkata, labbaik ya ummah, ya wahai ibu, ini Mu'tasim. Lalu Mu'tasim mengerahkan bala tentera menyerang negeri yang berkenaan kerana seorang perempuan. Kerana seorang perempuan yang dihina Khalifah Mu'tasim menyerang negeri itu, menyerang dan menawan negeri itu kerana seorang. Ini kita hari ini berapa ribu, berapa juta orang Islam kena tindas, kena bunuh orang Islam walau tak tahu je. Tak sungguh. Ayat ini ditujukan kepada orang Islam yang memerhatikan saudara-saudara yang ditindas. Tak boleh biarkan terpulang kepada negara-negara Islam. Negara Islam ni duk mesyuarat. Tak habis-habis mesyuarat. Tak berani nak bertindak, kelari sama sendiri, tak bersatu. Tak mampu nak lawan musuh-musuh Allah. Ini kelemahan dihadapi oleh orang Islam pada hari ini. Tak apalah, akan tiba masanya orang Islam kuat balik. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang yang beriman berperang pada jalan Allah, kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut, dan orang-orang kafir berperang kerana taghut, kerana syaitan-syaitan mereka, pemimpin-pemimpin mereka yang sesat. Mereka berperang kerana syaitan-syaitan mereka. Faqatilu awliya syaitan, maka perangilah pemimpin-pemimpin syaitan ini. Tuhan kata, perangi pemimpin syaitan ini. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Jangan takut, sangat lemah. Mereka awal Allah Ta'ala mengizinkan orang Islam melawan musuh yang 10 kali ganda lebih ramai. Boleh lawan zaman awal Islam. Bukan ada peperangan satu lawan 70 kali ganda musuh Islam. Orang Islam lawan. Dan nyata orang Islam boleh menang dalam keadaan musuh berlipat kali ganda. Ini kekuatan iman yang ada pada diri orang Islam, pertolongan Allah. Kemudian zaman mutaakhir, Tuhan kata tak apalah, zaman melemah orang Islam 1000 boleh lawan 2000 musuh, seorang boleh lawan 2. Ini kekuatan orang Islam yang Tuhan beri. Yang masalahnya kita tak percaya kepada pertolongan Allah Ta'ala. Kita lemah. Ya, kaum Bani Israel tak berani nak berjihad, takut kemati. Padahal dalam Islam mengajar kalau mati masuk syurga. Dia ajar yang begitu, tapi tak ada dalam diri kita takut kemati. Nanti dak lu baru nak perang, nanti belajar ilmu tu, mandi minyak dulu, ketok 2-3 kali, tengok dak lu baru pergi lawan. Takut mati. Di mana zaman Nabi dan sahabat-sahabat dia nak mati. Nak mati. Khalid berbalik tulis surat kepada musuh, kami datang dengan kumpulan-kumpulan yang cintakan mati sebagaimana kamu cintakan kepada hidup. Ini kami. Khalid balik tulis surat kepada musuh-musuh penglima, kami datang di sini bersama dengan manusia yang cintakan mati
macam kamu cintakan hidup. Mari nak lawan. Ini orang Islam. Orang Islam ni berani mati kerana dia percaya. Dan tipu daya syaitan itu sangat lemah. Tuhan kata jangan takut. Mereka ni lemah walaupun mereka kaya, mereka ramah, mereka banyak kelengkapan. Kalau kita berdiri dengan persediaan mengikut kemampuan kita dengan ikhlas, kita boleh menang dengan pertolongan Allah. Masalahnya orang Islam tak balik ke Quran, tak baca Quran. Itulah jadi lemah. Jadi Quran ni petunjuk kepada orang Islam sehingga hari kiamat. Wallahu a'lam.